Islam itu tidak sekadar apa yang ada dalam diri kita sahaja. Allah sebut dalam surah Al-As, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Maksudnya kita orang Islam itu, siapa saja nama manusia, pasti dia berada dalam kerugian. Innal ladzina, kecuali satu golongan, yaitu golongan yang terpilih. Allah pilih mereka menjadi golongan yang beruntung. Ciri-ciri mereka adalah ciri-ciri orang yang beramal dan amal Islam secara menyeluruh. Apa ciri yang pertama? Mestilah dia ada amal, ada hati yang beriman kepada Allah, ada akidah yang kukuh, kekuatan dan akidah yang menyebabkan dia punya iman itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia perlu ada wa'amimus shalihat, perlu ada amal soleh, kerja dari anggota dia. Yang mana ulama mengatakan amal soleh itu adalah melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Maksudnya anggota dia, setelah mana hati dia beriman, anggota dia boleh buat amal soleh. Tak boleh hati dia beriman, anggota dia jahat. Kata hati baik, tapi luaran buat jahat. Tak betul. Tak betul. Dan dia tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku hati beriman, luar jahat. Nampak je saya macam ni. Perempuan dia tak tutup aurat, mungkin hati saya baik. Apa dia tak tutup aurat dia, hati baik. Tak betul. Sebab apa? Iman menentukan luaran yang baik. Kalau iman kuat, maka luaran itu baik. Iman lemah, iman yang rosak, iman yang tidak kuat, maka luarannya juga tidak kuat. Dia macam pokok lah. Kalau kita kata pokok ni subur, buah ada. Betul tak betul? Itu yang bawa sebut dia buah itu biji-biji je. Tak betul? Pokok yang subur tentu mengeluarkan buahnya. Begitu juga iman dalam hati yang kuat pasti menghasilkan amalan pada anggota dia tersahih amalan-amalan yang baik, iaitu melakukan segala ketaatan dan meninggalkan segala maksiat. Dia mesti dua sekali. Dua sekali. Tak boleh buat taat, buat maksiat juga. Tak boleh. Itu tak ada apa-apa boleh. Dia buat taat, pergi masjid, pergi surau salat jemaah, banyak buat maksiat tak? Banyak ibadah, kenapa maksiat tak? Boleh tak boleh? Nama-nama boleh tak? Orang yang beramal dikatakan soleh tak? Tak. Mesti dua-dua sekali. Buat taat dan tinggalkan maksiat. Bila dia ayat 2 itu baru 2 ciri. Kemudian Allah menyambung ayatnya dalam surah Al-As, ciri yang kedua, wa tawassaw bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Al-haq maksudnya kebenaran itu Islam. Maksudnya kena sampaikan bahawa Islam, kena tegakkan dan dirikan Islam. Maksudnya begitu. Jadi dalam Islam itu kamu pasti nanti dalam kerugian. Walaupun kamu beriman, walaupun kamu itu Islam, tapi pada diri kamu saja. Tapi kamu tidak menyampaikan dan menegakkan Islam serta kebenaran itu untuk sampai kepada orang yang lain. Ciri yang ketiga inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW itu tahu dan diberani. Kalau Nabi itu setakat dia beriman diri seorang, kemudian dia jumpa amal seorang, agak-agak orang Mekah pergi perang dia, pergi tentang dia, pergi boykot Nabi dia. Dia bakal seorang dia beramal. Dia tak ada orang lain. Dia beriman pun seorang. Agak-agak orang kata awak tentang. Tetapi apabila Nabi menjalankan tugas yang ketiga yang disebutkan dalam surah Al-As itu, wa tawassaw bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran, maka Nabi itu berjuang sendiri tentang umat masa tersebut. Begitu juga kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, cinta Nabi, sayang Rasul, berkasidah dan sebagainya, sayang Rasul. Tiba-tiba tak ikut jejak langkah Rasul, tak betul? Maka tidak. Kita juga yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW perlu kepada perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan perjuangan untuk menegakkan Islam.
dia tak faham. Dia faham dua syarat dia. Orang Islam itu dua syarat dia yang kata. Tak ada apa lagi. Mesti ada syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat, wal-tawasau bis-sabri, berpesan-pesan dengan kesabaran. Sebab tuntutan untuk kita berakidah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tuntutan untuk kita beramal dengan amal yang saleh, tuntutan untuk kita menyampaikan dan menegakkan kebenaran, ada tuntutan secara berterusan, bukan tuntutan sementara. Bukan sekejap kita buat, sebulan kita buat, masa kita belajar kita buat, lepas itu kita tak buat, tak tahu begitu. Tuntutan itu adalah tuntutan yang berterusan sehingga seorang itu dapat apa yang dinamakan husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Sebab itu perlu kepada sifat, iaitu sifat yang keempat, sifat sabar. Sifat sabar. Sebab nak istiqamah perlu kepada sabar. Wa tawassaw bis-sabri. Jadi memahami apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr ni, kita dah faham apa yang dimaksudkan sebagai amal Islam. Baru boleh nak masuk kepada kitab apakah prinsip-prinsip asas. Sebab apa sebelum Imam Said Hawa buat kitab ini, dia dah buat kitab-kitab yang lain. Sepatutnya step dia kita kena faham kitab-kitab yang lain itu supaya kita faham ciri-ciri. Jadi kita faham serba ringkas, okey dah, baru kita masuk kepada kitab ini. Dalam mukadimah yang ditulis oleh Syekh Said Hawa di sini, dia kata bahasa Melayu dah, kita pun kitab bahasa Melayu. Siapa yang faham bahasa Arab sebenarnya lagi bagus baca kitab bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia punya zub dia tu lain. Zub tu panggil apa bahasa Melayu? Dia punya, kita baca bahasa Melayu dengan bahasa Arab tu lain lah. Cuba faham bahasa Arab, baca bahasa Arab, kemudian baca kitab terjemahan bahasa Melayu. Betapa kosongnya perasaan kita bila kita baca yang bahasa Melayu tu. Begitu juga kalau kita baca Quran, kita faham Quran dengan kefahaman kita daripada kefahaman bahasa Arab yang tinggi. Tinggi memang susahlah faham Quran tu. Lepas tu kita try baca terjemahannya, kita akan merasakan betapa jauhnya bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Sebab tu Allah pilih bahasa Arab. Tak apalah, tidak apalah, tak ada kita bahasa Arab, kita bahasa Melayu pun kan. Jadi kita boleh istifadah daripada perkara-perkara yang disebutkan di dalam kitab ini. Saya awal memulakan buku ini dengan mengatakan penyakit umat Islam dapat dirumuskan terbahagi kepada 5 bidang. Yang pertama adalah bidang pengetahuan, ilmu dia. Keruntuhan umat Islam dari sudut ilmu. Ada penyakit yang besar yang ada pada umat Islam zaman sekarang, sehingga tak umat Islam sepatutnya adalah penguasa dunia. Sepatutnya kita adalah penguasa dunia sebenarnya. Tapi keruntuhan dari sudut keilmuan ini menyebabkan kita jadi pengikut dan kita jadi patut kuli kepada bangsa-bangsa yang lain. Kita umat Islam ada 1.5 bilion penganut. Sikit umat Islam 1.5 bilion antara agama yang mempunyai penganut teramai di dunia. Negara umat Islam adalah negara yang mempunyai aset yang banyak. Kita ada minyak, 2/3 minyak dunia berada pada negara umat Islam. Kita ada sumber pertanian yang cukup. Kita ada hasil gadian-gadian yang lain yang begitu banyak, tanah-tanah yang begitu subur, sungai dan sebagainya yang begitu hebat, kawasan tempat yang begitu strategik untuk dibangunkan sebagai tempat pembangunan. Tetapi semua itu dikuasai oleh orang yang bukan Islam, walaupun terletak pada negara Islam. Kenapa kita letak negara Islam kekayaan tu, tapi kita tak ada, tak masa pun kekayaan tu. Masa tak? Kita ni negara yang pengeluar minyak, masa tak? Nikmat minyak tu ada kat negara kita. Kita rasa tak? Tak rasa. Masa tak rasa? Tanya orang rendah, dia merasa tak nikmat dia tu sebagai petani sawah. Orang rendah pun beli beras mahal, kena GST pula. Kena GST. Orang rendah pun beli beras mahal. Tanya orang sawit, dia beli minyak masak murah ke mahal?
merasai apa yang telah dihasilkan daripada titik peluh. Daripada titik peluh dia. Begitulah negara umat Islam, kita ada kekayaan tersebut, tetapi kerendahan, kelemahan kita terutama dari sudut keilmuan telah menyebabkan kita punya negara ini dan sumber kekayaan utama telah dikuasai oleh orang-orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam. Kelemahan pertama. Kelemahan kedua dari sudut pendidikan, pentarbiyah, dan dari sudut akhlak. Umat Islam yang lahir daripada sistem pendidikan yang ada pada negara-negara umat Islam bukanlah menjadikan seorang itu individu Muslim. Bahkan dia hanya menjadi individu yang tahu kepada materialistik, yang nampak betul semata-mata, tidak nampak agama. Inilah sistem pendidikan yang dilahirkan dalam negara-negara umat Islam. Dan akhlak, satu lagi masalah yang besar dalam sistem pendidikan. Apabila keluar saja, walaupun ada PhD, akhlak tak ada. Walaupun ada PhD, tinggi pendidikan, akhlaknya tak ada. Tidak ada ciri-ciri akhlak Islam. Sebab itu bila mereka ini berada dalam masyarakat, menjadi kepimpinan dalam masyarakat, mereka ini orang yang tidak ada akhlak, hancurnya umat Islam sebab keruntuhan dari sudut sistem pentarbiahan dan pendidikan tersebut. Ini yang kedua yang disebutkan oleh Imam Zaihun. Yang ketiga, penyakit yang melanda umat Islam adalah dari sudut perencanaan. Perencanaan dan perencanaan umat Islam. Ini kerja yang berkaitan dengan kepimpinan umat Islam. Kepimpinan umat Islam rosak dan lemah dari sudut perencanaannya, sehingga kan apabila kita perhatikan keadaan umat Islam dari masa ke semasa, seolah-olah kita menuju kepada kehancuran. Seolah-olah begitu. Kita menuju kepada kehancuran. Makin lama makin susah, makin lama makin teruk, makin lama makin ditekan. Bahkan banyak negara-negara umat Islam yang dipimpin oleh orang Islam sendiri, kita lihat sekarang hancur disebabkan tangan-tangan jahat mereka sendiri. Tengok apa yang berlaku dengan negara-negara. Contoh negara Mesir, negara Syria, negara Yaman. Semua ini kerosakannya, kepunahannya, saham besar adalah daripada tangan-tangan jahat orang Islam sendiri. Tangan-tangan jahat orang Islam sendiri. Bagaimana perencanaan lemahnya daripada orang Islam itu menyebabkan kita seolah-olah menuju kepada zaman yang lebih teruk. Ke depan lagi tu, ke depan lagi teruk. Seumpama sebegitu. Yang keempat, dari sudut tanzim ataupun organisasi dan penyusunan. Penyusunan dan organisasi kita agak lemah. Orang Islam agak lemah dari sudut pengupayaan menyusun ataupun membuat satu sistem dalam kelompok dia, dalam grup dia, dalam jemaah dia. Penyusunan itu agak lemah pada orang Islam, sehingga kan kita mudah dikuasai. Dan orang Islam banyaknya berpecah sesama sendiri, disebabkan kefahaman mereka terhadap Islam tidak memahami Islam secara Islam yang sebenar, secara Islam yang menyeluruh. Hanya faham Islam tu ada pada akhlak sahaja, jadi dia pun akhlak je lah. Ada akhlak, yang lain tinggal, yang lain tinggal habis. Ada orang yang faham Islam daripada kefahaman perlu ikut Al-Quran hadis, tetapi itulah dia ikut Al-Quran hadis tapi tak faham kepada wakil. Menurut balang. Jadi kita tengok sekarang, kalau tengok pada WhatsApp ni sebulan 2 ni orang duk balang. Orang duk balang. Mula balang pasal Melayu, zikir Melayu. Gaduh pasal zikir Melayu 2-3 minggu gaduh. Ustaz-ustaz pun gaduh juga. Grup WhatsApp ustaz pun gaduh balang Allah. Zikir lagi boleh ke tak boleh, keluar dari base, habis masa tu. Lepas tu keluar pasal
Syaban, Rejab. Sekarang pasal Rejab. Rejab, apa yang boleh, apa yang tak boleh, keluar pasal Habib, balah pula pasal tu, pasal bulan Rejab pun balah, tak tahu apa puncanya, faedah tak tahu apa. Yang berbalah tu dua-dua tak puasa. Yang berbalah tu dua-dua tak puasa. Tanya puasa ke tak? Beri-ria balah puasa Isnin Khamis pun dah. Dia kata tak puasa, nak puasa bulan Rejab sepenuhnya, puasa Isnin Khamis tak, tapi duk balah Tuhan dia. Yang duk balah zikir Nabi tu lepas solat pun tak zikir, tapi duk balah. Manusia berbalah pada perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang khilaf, yang ada ulama banyak pandangan, nak ikut mana-mana ikutlah. Jadi pandangan yang muktabar ulama yang muktabar yang terima kita ikutlah, nak pegang baru. Benda yang pasti, yang pasti, apabila orang menolak pelaksanaan hukum Islam, kita tak tahankan. Itu yang confirm muktamad lah. Itu yang muktamad kita tak pertahankan. Kita duk walau yang ni, yang khilaf, yang muktamad kita duk tinggal. Yang dah pasti, yang dah pasti kita dah tinggal. Begitu juga kalau kita tengok dalam Quran. Dalam Quran tu antara pembahasan besar dia, orang duk balas anak ayat-ayat mutasyabihat. Siapa yang mengaji mengaji Serudin, mengaji hadis, mengaji Quran, tahu tak pembahasan mengenai ayat-ayat mutasyabihat? Allah istawa. Duk balas istawa. Dalam masa berbalah pada ayat-ayat mutasyabihat tersebut, mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat. Yang muhkamat tak buat, tak kisah. Yang mutasyabihat ni duk balah habis. Allah tu duduk balah, duduk tak boleh kan. Dia kata ni mujassimah, macam-macam habis macam tu kan. Habis macam tu je umat Islam punya masa, tenaga, fikiran dia luahkan kepada benda-benda yang dah selesai ulama-ulama dulu bahaskan. Kita mengulang perbahasan lain, tetapi kita meninggalkan suatu benda yang pasti, yang umat Islam rosak pada zaman sekarang. Rosaknya umat Islam dari sudut ekonomi dia, rosaknya umat Islam dari sudut akhlak dia, rosaknya umat Islam dari sudut sistem jenayah pemerintahannya. Itu yang pasti. Ada Islam dah letak manhaj yang betul, sistem yang betul, kita nak ikut pastilah. Ada hudud, ada qisas, ada ta'zir. Tiba-tiba kita ambil hukum lain, pasti ada betul. Itu kita tak nak perjuangkan, kita nak perjuangkan boleh zikir menari. Itu kita nak perjuangkan. Padahal itu benda khilaf. Itulah permasalahan manusia. Dan yang terakhir sekali, penyakit kerosakan dari sudut pelaksanaan. Dari sudut pelaksanaan. Ini kita boleh tengok pada negara kita sendiri. Pelaksanaan suatu sistem adalah sangat teruk. Sistem tu baik dah, tiba-tiba bila laksana jadi teruk. Sebab apa? Orang yang melaksanakan dan pelaksana itu teruk. Sistem tu baik, tiba-tiba dilaksanakan jadi teruk. Kerosakan dari sudut pelaksanaan. Baik. Ini 5 bentuk yang disebutkan oleh Imam Said Hawa. Kita dah sampai berapa ni? Sampai isyak lah kan? Biasa sampai isyak kan? Ke 2 jam? Sampai isyak lah, tidur pula 3 lepas. Jadi apabila benda ini berlaku, dan benda ini benda yang begitu zahir berlaku dalam masyarakat umat Islam, bukan sekadar di Malaysia, tetapi juga di seluruh negara-negara umat Islam. Jadi Imam Said Hawa yang melihat keadaan ini, keadaan teruk begini, maka mereka menulis, imam ini menulis kitab, menulis buku untuk memperbaiki keadaan umat Islam. Sebab itu imam-imam
Yang ikhlas ini mereka tulis kitab dengan keikhlasan disebabkan masalah yang berlaku, disebabkan suatu benda, disebabkan niat yang baik. Orang sekarang dia tulis kitab, dia tulis buku nak cari duit. Betul? Orang sekarang tulis buku, tulis kitab nak cari duit. Sebab tu kitab, buku dia tak mengislah masyarakat. Adapun ulama-ulama dahulu, mereka tulis kitab, mereka tulis buku berniatkan niat yang baik untuk mengislah masyarakat, untuk memperbaiki kerosakan yang ada dalam masyarakat. Maka dengan niat yang baik ini, buku-buku mereka diterima. Ingat senang kalau buku-buku macam ni boleh sampai ke Malaysia. Buku kita tulis tu boleh sampai ke negara Arab, betul? Senang. Ingat kalau kita tulis buku boleh sampai ke negara Arab. Dia kata negara Arab Indon pun tak sampai. Indonesia yang bahasa lain pun tak sampai. Apabila buku-buku itu banyak ditulis kerana dunia. Ulama dulu, mereka ni ada ulama sekarang ada yang mana keikhlasan hati mereka menulis kitab-kitab untuk mengislah masyarakat, mengislah keadaan umat Islam, mengislah keadaan pejuang-pejuang Islam. Maka buku-buku mereka ini, kitab-kitab mereka ini diterima, sehingga kita pun cari, kita pun baca, kita pun mengaji. Itu hebat. Dan kamu yang berada dalam bidang ilmu ini kena ada ikhlas dalam diri kamu. Mengaji itu kena ikhlas. Nanti berada dalam masyarakat sampaikan ilmu dengan ikhlas. Tak kira sampaikan ilmu melalui mulut ke, melalui penulisan ke. Ikutlah sekarang macam cara sampaikan. Perlu dengan keikhlasan dan ada niat yang baik, sebagaimana ditunjukkan oleh ulama-ulama dahulu, sehingga kata-kata mereka, sehingga penulisan mereka diterima zaman berzaman. Diterima zaman berzaman. Kalau ikut buku-buku ulama dah 1000 tahun lepas, kan kita nak baca, kan? Zaman dah berbeza dah, tapi dibaca lagi sampai zaman sekarang, dia ambil faedah lagi sampai zaman sekarang, menunjukkan bagaimana keikhlasan ulama-ulama dan menulis dan mengarang kitab-kitab. Menulis dan mengarang kitab. Jadi disebabkan masalah-masalah yang dilihat oleh Imam Sayhawi ini, Imam Sayhawi mula menulis kitab dia. Dan kitab ini adalah siri-siri kitab dia yang banyak. Kitab dia yang banyak, kitab-kitab dia yang lain. Dia sebut keadaan lemah di umat Islam dan lima sudut tadi menyebabkan keadaan umat Islam teruk pada akhir zaman. Teruk pada akhir zaman. Disebutkan kisah-kisah bagaimana umat-umat terdahulu, tokoh-tokoh terdahulu, pimpinan-pimpinan terdahulu, mereka menunjukkan sikap yang begitu baik dalam menghadapi suatu masalah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika mana dia mengetahui daripada mimpi raja bahawa negara tersebut akan menghadapi suatu musim kemarau yang begitu panjang. Suatu musim kemarau yang begitu panjang. Setelah nanti menjadi menteri bahagian kewangan lah, kita kata. Menteri dalam kerajaan tersebut, Nabi Yusuf telah menyusun sistem dengan menjadikan, ingat tak mimpi tu, ingat lagi? Kita tak ingat lah mimpi raja. Nabi Yusuf kan kena penjara, Nabi pun kena penjara. Sama kena penjara. Dalam penjara pun buat baik lagi, tafsir mimpi, berdakwah lagi dalam penjara. Sebelum tafsir mimpi tu terus terima Islam tu. Kena hebat kan. Nabi-Nabi itu dah tunjuk dalam penjara pun buat baik. Dalam penjara pun tinggalkan jasa untuk Islam. Sebagaimana yang tadi Imam Sayhawi dalam penjara tulis kitab 11 jilid, bukan 1 jilid. 1 jilid bukan kecil macam ni, macam Quran tu kepala. Kalau 11 jilid larat tulis. Kita nak buat master 1 jilid je, itu pun bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu tu terjemah bahasa Arab tu jadi separuh je. Kalau 300 muka tu jadi 1 muka lebih ya. 300 muka bahasa Melayu ni kalau dalam bahasa Arab je 100 muka lebih ya. Itu pun dah buat masa kan.
buat kitab besar dia, buat PhD. Ilmu tak tahu mana pun. Ulama dalam penjara kita. Dalam penjara buat tafsir. Tafsir ni antara kitab yang paling susah buat. Betul? Tafsir, menulis tafsir sebenarnya adalah antara kitab yang paling susah dibuat adalah menulis tafsir. Sebab ulama telah letak kena ada 15 ilmu paling kurang. 15 ilmu paling kurang baru boleh buat tafsir. 15 ilmu. Bacalah kitab Manahij Mufassirin. Ada yang ngaji sini tafsir kan? Ada? Tak ada? Tak ada ngaji tafsir. Kalau ada ngaji tafsir tu, baca buku kitab Manahij Mufassirin. Bagaimana ulama-ulama tafsir menulis kitab dia. Apa ilmu-ilmu yang perlu ada pada seorang pentafsir, baru dia boleh jadi pentafsir kitab Al-Quran. Sebab Al-Quran bukan kitab biasa, bukan main boleh belasah je. Oh, kita pun faham baca makna, kita pun syarah Al-Quran, belasah. Bukan begitu. Bukan boleh begitu. Tak. Kena ada 15 ilmu. Itu standard ulama letaklah 15 ilmu. Baik, kisah Nabi Yusuf. Yang mana Nabi Yusuf ini dipenjara disebabkan dia dituduh melakukan perbuatan jahat. Konspirasi lah. Konspirasi menjatuhkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dipenjarakan daripada dulu keluar fitnah begitu besar. Lebih baik masuk penjara. Lebih baik masuk penjara. Jadi bila penjara tu lama Nabi Yusuf antaranya dia mentafsir mimpi. Kemudian orang yang mentafsir mimpi dia tadi salah seorang dia telah keluar jadi orang yang bebas. Sehingga kan satu masa raja telah bermimpi dan tidak ada orang yang mampu mentafsir mimpi raja. Panggil pakar-pakar pada masa tersebut, sebut mimpi raja, tak siapa yang boleh tafsir. Sehinggalah yang keluar penjara tadi teringat Nabi Yusuf dalam penjara itu pandai tafsir mimpi. Kalau nak belajar tafsir mimpi ni, baca kitab Tafsir Ahlam Ibn Sirin. Pernah tengok kitab Tafsir Mimpi Ibn Sirin? Baik. Sehingga kan pada masa tersebut raja pun panggil Nabi Yusuf. Bila Nabi Yusuf mampu mentafsirkan mimpi raja tadi dengan maksud akan datang 7 tahun, yang mana 7 tahun tersebut adalah 7 tahun yang begitu subur, akan mengeluarkan buah-buahan yang banyak, tanaman-tanaman begitu subur. Kemudian lepas 7 tahun tersebut akan datang pula 7 tahun kemarau yang berpanjangan, yang mana tanaman pada masa tersebut tidak mengeluarkan buah sebagaimana biasa zaman kemarau. Itu sebab Nabi sebab raja tu mimpi nampak 7 lembu, 7 sapi gemuk-gemuk. Tiba-tiba datang 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk, 7 lembu. Yang kurus makan lembu gemuk. Jadi tanya pada pentafsir mimpi raja, kata alah ini mimpi-mimpi karut dia ni, main nak tidur. Ad-Rasul Ahlam lah yang Quran sebut. Sebab ni tak erti, orang tak erti macam tu. Orang kita tahu apa di sebalik benda-benda tersebut, mimpi tersebut ada tanda-tanda dia. Ada tanda dia. Bila waktu begitu, apakah perancangan yang dibuat oleh Nabi Yusuf dalam menyusun akan menghadapi 7 tahun yang kemarau? Jadi Nabi Yusuf mengatakan perlu disimpan hasil daripada 7 tahun pertama yang subur tadi dengan tangkainya. Maksudnya biji tadi jangan leraikan daripada tangkai dia, biar duduk kat tangkai. Itu sistem zaman dulu supaya dia boleh tahan lama. Masuk dalam gudang, sedikit daripada dijadikan makanan kepada rakyat. Maksudnya hasil tangkai tersebut semua disimpan. Dan apabila datangnya 7 tahun kemudian, 7 tahun yang kemarau, maka barulah dikeluarkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, supaya cukup 7 tahun. Dia buat perancangan tu. Jadi kehebatan Nabi Yusuf dalam menghadapi situasi tersebut. Sehingga kan pada masa tersebut
Sehingga pada masa tersebut bukan Mesir sahaja yang dipimpin oleh Nabi Yusuf masa tersebut mendapat nikmat, negara-negara di sekitar dia yang kemarau untuk dapat nikmat sekali, ambil sekali. Sebab tu datang keluarga dia, kan, tahu keluarga adik dia yang jahat tu, sebelum tu datang daripada mana? Palestin ke Mesir. Palestin Mesir tu bukan dekat jauh, kan? Macam daripada Bangkok, Thailand pergi ke Kuala Lumpur ni datang, nak cari apa? Nak cari makanan. Sebab apa? Dekat sana tak ada makanan, terpaksa pergi kepada negara Mesir. Negara Mesir bukan setakat mampu menampung negara dia dengan perancangan Nabi Yusuf, tapi mampu menampung negara-negara di sekitar, penduduk-penduduk di negara-negara jiran, kejiranan. Hebat perancangan yang telah ditunjukkan Nabi. Sebab tu dia boleh jumpa balik ayah dia tu, dia boleh jumpa balik adik-beradik dia tu. Kisah dia banyak lah. Kalau cerita tu nak tahu, baca surah surah Yusuf. Baik, kemudian apa yang disebutkan bagaimana Khalid bin Walid dalam peperangan Yarmouk. Peperangan Yarmouk pernah baca? Macam mana peperangan Yarmouk ni? Lawan apa? Rom, kan? Lawan Rom pada masa tersebut 3 panglima yang telah ditetapkan, 3 mati. Nabi kata, mula-mula yang ni pimpin. Tak ingat nama 3 tu. Kita Melayu dan lupa. Kalau orang mati, naik yang 2. Yang 2 naik, mati 2. Kalau mati yang 2 Nabi kata, naik yang 3. Nabi tak tahu tu. Nabi tak jalan sekali. Naik pimpinan yang 3. Nabi sebut 3 orang. Berlaku realitinya yang sebenar. 3 mati. Yang pertama mati, lepas tu naik panglima yang kedua memimpin peperangan, mati juga panglima yang kedua, naik panglima ketiga yang memimpin, mati juga panglima ketiga. Pada masa tersebut, kemudian umat pada itu bincang naik Khalid bin Walid yang baru dia masuk Islam, tak berapa tahun baru masuk Islam, tapi sejarah Khalid bin Walid tak pernah kalah dalam satu peperangan pun. Hebat. Semasa dia kafir dan semasa dia Islam, dia tak pernah kalah dalam mana-mana peperangan. Dia hebat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pada masa dia susun balik sistem ketenteraan, susun nampak rupa lain. Musuh tengok tadi tentera lain, ni tentera lain juga datang, padahal tentera yang sama je. Susunan yang dibuat oleh Khalid bin Walid sehingga kan tentera Rom takut dan lari, berundur. Bolehlah tentera Islam itu selamat dan berundur juga. Dia sebenarnya sebahagian ulama kata menang, sebahagian ulama kata seri yang mul. Tapi kalau bertempur terus, memang kita kata Islam sains sudut realiti pun tak boleh menang. 10 kali ganda tentera musuh, dan tentera musuh Rom adalah penguasa dunia yang mempunyai sistem ketenteraan dan persenjataan yang kuat pada masa tersebut. Bilangan 10 kali ganda lawan orang Islam tersebut. Sebab tu parlimen Islam satu tumbang. Khalid bin Walid dia buat sistem di mana supaya musuh tak menyerang. Tak boleh berfungsi. Ini ada tentera bantuan datang, padahal tentera yang sama dia susun bentuk yang lain. Kehebatan bukan Khalid bin Walid dalam memimpin. Bagaimana perancangan dan perencanaan dia menyebabkan Islam boleh dikatakan menang dalam peperangan yang besar tersebut. Begitu juga bagaimana pemerintahan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Siapa yang baca pemerintahan yang hebat, biasanya orang akan kaji pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kalau di kalangan sahabat lah, orang akan kaji pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab apa? Zaman Sayyidina Umar zaman yang memulakan sistem-sistem yang banyak dalam Islam, sistem-sistem pemerintahan. Askar sebelum zaman dia tak ada askar sebelum zaman dia. Bila perang, semua perang. Cuma zaman Sayyidina Umar dia ada bagi askar. Kemudian askar ni ada gaji dia, ada orang-orang khusus, ada sistem. Kemudian ada dilantik gubernur-gubernur di negara-negara orang Islam. Negara-negara baru dibuka pada zaman Sayyidina Umar adalah sangat besar. Sebab apa? Islam pada masa tersebut berjaya menumbangkan Empire Rom, berjaya menumbangkan Empire Parsi zaman Sayyidina Abu Bakar,
menguasai banyak negara. Kawasan negara-negara Teluk dikuasai zaman dia. Iran, Iraq dikuasai zaman dia. Separuh daripada Turki dikuasai zaman dia. Syria, Lebanon, Jordan, Mesir, Utara Afrika, Libya, kawasan-kawasan dibuka pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab itu kajian yang sebanyak tentang sistem pemerintahan dikaji pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam sistem dia nak bawa jemaah Islam daripada jemaah tersebut kecil di Mekah sehingga kan berjaya membentuk tapak yang begitu kukuh, menaikkan empayar Islam di Madinah dan menguasai pula Mekah yang sebelum itu tempat asal Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Islam berkembang di seluruh tanah Arab di seluruh dunia. Bagaimana Nabi membawa satu persatu dia, sistem dia. Sebab itu semua ini dikaji oleh para ulama, bagaimana mereka itu, tokoh-tokoh itu menyusun sistem-sistem tersebut, menyusun apa yang mereka lakukan, dan ia menjadi pengajaran kepada kita. Tetapi umat Islam sekarang seolah-olah buta sejarah, seolah-olah tidak nampak permata di depan mata dia. Itu menyebabkan kita lumpuh dan terkebelakang. InsyaAllah buku ni akan kita kaji lagi, kita bahaskan lagi apa yang disebutkan oleh Imam Sayyid Khawat dalam buku ini. Kita masuk kepada tajuk pada yang akan datang ini. Tajuk yang pertama, iaitu bilakah akan wujudnya Hizbullah yang sempurna dan lengkap, ataupun jemaah Islam yang sempurna dan lengkap, bilakah akan wujudnya? Tanda soal. Itu tajuk atau bab yang pertama. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila akhirin istighfar. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam ila allazina amanu wa amilus solihati.